I sendiri tak ada, tak apalah ya. Okay, cikgu bagi fungsi V dan fungsi W, kemudian cikgu bagi titik M dan N. Lepas tu cikgu bagi vektor MN. Cari nilai H dan K. So kita daripada koordinat yang diberi, kita bentukkan fungsi vektor dulu. Okey, tak apa. Saya tengok dulu I buat . So I ialah dia mula dengan belakang ya. Dia mula dengan belakang MM sama dengan H vektor V tambah K vektor W. So dia masukkan. So sini dia dapat atas dapat 2H tolak 2K. Bawah dapat 3H tambah K. Tolak kenapa tambah? Orang tak ada cikgu nak jawab pun susah. Tapi saya rasa something wrong di sini. Okey, kejap. So, so kita ambil tak MN. So kalau ikut I mula-mula buat punya tanpa K negatif 2, 1. So sepatutnya dapat 2H tolak 2K dan 3H tambah K. So sini sudah nampak salah dia lah. Okay. Ini datang daripada yang dia bagi tu, yang dalam sebutan vektor V dan vektor W. Lepas tu satu lagi sumber kita boleh dapat ialah daripada titik dia lah. So dia bagi kita titik M. So kalau dia bagi titik M, kita terus tahu vektor OM. Vektor OM ialah 2 negatif 2. Vektor ON ialah 7, 3. So bila cikgu tanya MM, so kita akan tahulah kita jalan melalui O. Boleh daripada O jalan kepada N. Boleh ya. So sini terbalik arah negatif 2, 2. Sini kita ikut. Okay. So itu yang kita dapat 5, 5 kalau I buat apa dia ini tak tukar tanda. Okay, lepas tu bawah itu tak tahu dia buat apa. Sini pun di sini pula dia suka-suka tukar. So cikgu tak tengok dia punya lah sebab jauh daripada yang sepatutnya. So cikgu jawab semula lah ya. Sebab banyak silap di sini. Orang tak ada nak terang pun tak boleh. Okay, kejap. So ini 2MN, okay? Datang daripada sumber yang berbeza. Selepas tu kita bandinglah. Okay? Vektor I banding dengan vektor I, vektor J banding dengan vektor J. Okay? So ini 5, 3H tambah K sama dengan 5. So kalau kamu tengok ini ialah persamaan serentak. Okay? So buat saja persamaan serentak. Ilya, you dapat sama persamaan dengan cikgu? Dapat. Dapat persamaan yang sama. So cikgu tak buat cikgu nak jawapan aja. H berapa? Ilya, you punya H berapa? Sudah dapat ke Ilya? Ilya. Dapat tak? Kalau ikut skema, H ialah 15/8, K ialah negatif 5/8. Dapat tak? Syikin dapat tak? Saya perlu tunjukkan. Cikgu terkeluar ke? Dengar suara saya? Okey kan? Dapat tak? Syikin ataupun Ilya, cikgu tak dengar suara kamu. Cikgu terkeluar. Teacher, saya tak dengar suara teacher. Oh okey ya. Kenapa? Masih tak dengar ke? Kenapa? Sekarang dengar? Kenapa? Syikin dengar suara cikgu tak? Syikin? Ilham dengar tak? Cikgu yang tak dapat cakap. Dengar. Okey, Syikin pula tak keluar. Okey. Dapat nilai ni. Sudah masuk Syikin. Okey, Syikin masuk balik. Syikin boleh dengar sudah? Boleh. Boleh. Okey.
Dapat tak jawapan macam ini? Tak dapat kalau cikgu tunjuk kaedah dia. Dapat tak? Dapat. Dapat So A sudah jawab. Lepas tu cikgu tanya vector unit. So vector unit tak ada apa. Kita pakai saja formula itu Kita pakai saja formula itu So sebenarnya kalau vector unit yang kita nak pakai, dia pun minta dalam IJ. So ambil vektor dalam IJ. So lebih senang kita pakai inilah sebab ini 5I tanpa 5J. Kalau kamu nak pakai sebelah sini, kena masuk lagi nilai H dan nilai K. Akhirnya dapat 55 juga. So tak payah 2 kali kerja lah So bila dia tanya vektor unit, tak ada apa, guna formula saja So 5I tambah 5J bahagi, memang ada rumus dia kan. Okey, bahagi 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Okey. So, atas sini 5I tambah 5J. Bawah dapat apa 5 set 2. Okey. 5 set 2. Kalau dapat 5 set 2, kamu tengok semua ni 5, 5. Maksudnya boleh diringkaskan lagi. So, kita tarik 5 keluar. I tambah J. Lepas tu ini boleh potong. So jawapan yang yang mana pergi? Kejap. So jawapan terakhir ialah I tambah J per set 2. Kita perlu ringkaskan Dan ini awak tulis saja set 2, jangan tulis dalam nombor perpuluhan Sebab kita tak benarkan jawapan dalam keadaan ada pecahan, ada nombor perpuluhan. Dalam bentuk set boleh. So ini jawapan dia lah. Kalau kamu bagi jawapan ini, maksudnya awak tak dapat markah terakhir sebab jawapan ini belum diringkaskan. So cikgu hanya bagi markah untuk jawapan kalau awak boleh tulis macam ini. Okay. So ada masalah soalan 1? Tanya saya apa Teacher boleh je kira vektor unit dalam negatif. Siapa boleh teka apa maksudnya? Apa maksud dia? Ilya ataupun Syikin boleh tahu tak apa dia nak cakap ni? Maksudnya boleh dekat bawah negatif. Bawah ini? Bawah ini macam mana boleh keluar negatif? Sebab tadi kan dia salah kira yang patutnya tambah ditolak. Kalau ada tambah tolak pun boleh. Contoh maksud kamu vektor unit itu vektor unit itu contohnya ada negatif. Katakan 5I tolak 4J. Maksudnya macam ini. Cuba teacher tengok yang dekat atas yang dia buat. Itu dah padam. Nanti saya kena cek balik dia punya itu kejap. Tak padam kali sini lagi. Mana dia punya original Dia tak buat. Dia tanya soalan itu tapi dia tak buat. Soalan 1. Dia dapat H dan K macam ini. Dia dapat tu nilai tu negatif ke teacher? HK negatif tak ada kaitan dengan ini. Saya pun tak faham. Tak faham, tak apalah. Orang pula tak ada nak tanya pun tak pasti. Tapi kalau setakat kata cikgu kalau X, Y ni negatif tak ada masalah Sebab bila awak masuk ke dalam ini tambah negatif 4 kuasa 2, macam mana bawah itu akan keluar nombor positif. Sebab nombor ini perlu kuasa 2. 5 kuasa 2, katakan nombor ini besar, negatif 8. Tak payah risau juga sebab bila negatif 8 kuasa 2, dia tetap akan keluar positif lah. Kalau itu maksudnya lah. Tapi sekarang tak tahu apa maksudnya. So, itu sajalah Orang tak ada, cikgu nak jawab pun tak boleh. Okey. Soalan 2. Okey. Orang tak ada. Tapi kamu tolong beritahu cikgu, apa bezanya segaris dengan selari? Syikin tahu? Apa beza segaris dengan selari? Kalau segaris dia ada titik sepunya kan? Ya, okey. Dua-dua dia mempunyai sifat yang sama lah. Kalau tajuk vektor maksudnya kita boleh tulis, di mana ditulis kita boleh tulis satu vektor sama dengan satu pemalar kemudian vektor tersebut. Tapi beza antara mereka ialah antara dua vektor ini ada titik sepunya untuk segaris. Itu saja bezanya. Dari segi pengiraan kita tak nampak perbezaan dia.
Okay. So, okay, Raja di sebelah QRS. Okay, S di sini. QRS ialah satu garis lurus dengan keadaan QS sama dengan 4QR. So di sini kita boleh buat satu jadual satu jadual yang berkaitan dengan garis ini. So kena cari mana dia buat. Mana dia buat dah? QRS. Dalam bab-babmu dia buat di mana? Mana dia buat ah? Susahnya orang tak ada. QRS. Ini P kan? Nanti. PKS di sini. PKS. Okey, yang PKS punya yang jadual ini ialah garis ini. Berkaitan dengan ini ya. Okey, sebelah sini PJ JR PR. PJ. Okey, yang sebelah sini ialah ini. Yang ini. Tapi soalan tak ada. Soalan bila ada PJR ni. Teacher Ain dah masuk. Okey, Ain. Ya, saya. Okey. Jadual ini datang daripada yang mana? Kejap. Soalan 2. Oh, saya boleh balik kepada soalan pertama you lah. Okey, soalan pertama. Ain, apa maksud awak? Boleh tak kira vektor unit dalam negatif? Sebab kan nilai H dengan K kan negatif kan teacher? Kita sekarang tanya vektor MN. Vektor MN ialah 55 kan? Maksud awak ini ada negatif ke? Tak. Katakanlah ini ada negatif, masih boleh kira, tak ada masalah. Adakah maksud awak kalau sekarang, kalaupun jawapan itu tak betul, kalau MN dalam keadaan negatif, contohnya 5 negatif 6, macam ini. Itu maksud awak? Bukan? Kalau macam tu, boleh ke teacher? Sama juga. Kita buat je lah. 5I tolak 6J, kemudian pakai rumus itu, 5 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2, tak ada masalah. Sebab kalau kamu tengok ini, negatif 6 nanti kuasa 2 dapat berapa? Ain dapat berapa? Kejap. 36. 36. So tak ada masalah. Nanti 36 tanpa 25 memang satu nombor positif. So tak ada masalah nanti punca kuasa 2 tak jumpa jawapan. Boleh So dia negatif ke dia positif tak ada masalah. Sebab dalam rumus nanti awak nampak benda itu kuasa 2. Bila kuasa 2, automatik yang bawah ini memang akan keluar jawapan positif sahaja. Sebab apa-apa kalau negatif bila kita kuasa 2, dia pun jadi nombor positif. Boleh ya? Boleh. Thank you teacher. Awak punya soalan 1 ada salah. So nanti awak tengok balik record lah ya. Cikgu tak ulang balik ya. Okey. Kita pergi kepada soalan 2. Okey, apa beza segaris dan selari? Sebenarnya dia sama konsepnya. Kita akan buatlah vektor itu sama dengan pemalak vektor yang satu lagi. Tapi bezanya ialah kalau segaris dia ada huruf yang sama. Contohnya awak tulis sini kan. QJ sama dengan WJK. Awak nampak dia ada huruf sama, J. Kalau selari tak semestinya ada sama. Maksudnya mungkin cikgu bagi QR, JK. 4 huruf semua berbeza. Kalau segaris dia mesti ada huruf yang sama. Itu saja beza. Dari segi pengiraan tak nampak perbezaan dia. Boleh ya? Okey, awak sudah datang, awak jawab kepada saya. Untuk ini, mana awak punya jadual? Cikgu jumpa ini untuk biru. Yang ini. QRS mana jadual awak Ini ke? Tapi ini PJR. Ini. You buat dah? Ada teacher. Saya tak buat yang tu. Tak buat itu. Tapi awak tahu jawapan dia. Nanti bila nak pakai
Okey, ini. Bila nak pakai QR, RS, awak tahu jawapan. Okey, nanti cikgu tengok. Ataupun cikgu buat di tepi Cikgu buat di tepi lah. Nanti kalau perlu benda itu ada cikgu buat di tepi So, Ain cuba buat kejap. Ini yang hijau punya. QR, RS, QS. So, nisbah macam mana? QS bahagi QR ialah 4/1. So, macam nak isi? 4 isi di mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Okey, yang 3, 4. Kalau 1, angka QR. 1. Okey, QR. So, tengah-tengah? 3. 3. Okey, vektor ini apa yang kita sudah tahu QR kita sudah tahu kan? QR ialah X. QR ialah X. Okay, so sini mesti semua ada X, sini mesti ada X. So ini pergi ini, maksudnya 1 masih 1. So 3 akan jadi RS ialah 3. 3X. 3X. Okay. QS ialah 4X. Mungkin awak sudah tahu. Kalau awak rasa cikgu, saya tak okay, cikgu nampak awak tulis sini. Okay. Kalau awak rasa cikgu saya nampak tahu, maka tak payah buat jadual, tak ada wajibkan. Sebab buat jadual pun tak ada makan. Tapi mungkin awak tengok tahu kot. Sebab cikgu nampak ada 3X di sini. Tak apalah Okay. Lepas tu titik J pada garis PR dan titik K pada garis PS. Masing-masing dengan keadaan. Oh, sini. Kuning punya. Ini. Kuning punya kan. Okay. PJ, JA, PR. Nisbah itu PR 3. J, okay. PR 3, JA 1. Ini 2. Okay, betul. Okay, kemudian antara 3 ini apa yang kita tahu? Kita tahu QP. Tak ada kaitan. Yang kita tahu tak nampak. Ada tulisan tertutup kan? Oh, teacher ada. Okay, tak apa, nanti kita isi. Saya rasa bukan tahu dengan cepat. Kena tengok keadaan lain. Buat sementara waktu sampai warna kuning ini aja. Okay, belakang nanti. Apa? Okay, kemudian yang biru punya PS sama dengan 3 PAK. PS 3, PK 1. Ini 2. Okay, belakang ini pun kena nanti nak tengok. QP. QP ialah Y. Okay, QR ialah X. So, kalau kamu tengok jadual biru. Okay, awak sekarang terus jawab ke awak lengkapkan jadual dulu semasa awak buat? Lengkapkan jadual dulu. Lengkapkan jadual dulu. Okay, kita mula dengan kalau ikut awak punya susunan, awak buat biru dulu kan? Tak tahu you buat mana satu. You punya tulisan pertaburan. You buat biru dulu ke you buat kuning dulu? Biru dulu, biru dulu. Okay, Biru. dulu Okay, mana satu you boleh tahu dengan cepat? Mana satu tapak dulu sebenarnya? PS. ES, ya. Okay. Tolak Y. Kenapa tolak 3Y? Susahnya sebab susunan lompat-lompat. Kenapa tolak P? Awak jalan PQ, QS kan? Teacher. So tolak Y saja kan? Betul-betul. Tolak Y tambah QS. QS ialah 4X. So sini silap. Tolak Y sahaja. Tak ada 3. Tolak Y sahaja. So, ini pergi sini ialah kali 4/3. So, 8/3, 4/3 betul. So, ini kena buat balik lah. So, sini pergi sini, 3 nak jadi 1. 1/3. Darab 1/3. So, 1 akan jadi sini pergi sini awak kata darab 1/3 kan? So 1 akan jadi apa? 1/9. So sini 1/3 Y. Okay, yang bawah itu 2/3 Y. Boleh? Kalau jadual awak sudah salah, sangat susah nak dapat markah di sini lah. Sangat susah nak dapat markah lah. So kena cukup berhati-hati Ini yang kesilapan yang sangat coy sebenarnya kan, dia terus bagi kepada kita.
Okey, nanti sini lagi kacau lah. Okey, lepas tu kita lepas tu you buat jadual kuning Betul-betul. Mana satu you dapat buat dulu? Saya rasa PR kot. Teacher PR. PR. Okey, ini pergi PR, PQ, QR. PQ ialah tolak Y. Ini you tulis tambah ke you tulis tolak? Tolak. Tolak Okey, tolak Y. Sebenarnya ialah tolak Y tanpa S. Tapi kalau awak nak ringkaskan, bagi saya X tolak Y tak ada masalah. So, X tolak Y. So, 3 nak jadi 1 bahagi darat 1/3 kan? So, ini darat 1/3, darat 1/3. Okey, betul. Yang belakang pun samalah. Betul? Ini 1/3 Y. Ini 2/3 Y. Betul? Betul-betul. Tak nampak itu. Okey, tak apa. Okay, so sini aja silap So akan dapatilah kalau kerja seterusnya awak pakai ini saja, dia akan menghadapi masalah. Okey, soalan pertama, ungkapkan QK. QK. Okey, mana nak baca? So awak jalan QP tanpa PK. Ingat dalam exam tunjukkan perjalanan awak Okey, QP, PK boleh. So QP ialah Y. PK warna biru. Matilah sebab awak ambil jawapan di sini. Okey, PK. So sepatutnya 4/3 Y tolak 4/3 S tolak 1/3 Y. Boleh Sebab jadual biru awak salah. So betul kan? 4/3 X tambah 2/3 Y. Boleh? Boleh. Boleh Ini jawab soalan untuk A. Okey, lepas tu cikgu tanya JS. Awak jalan macam mana? Awak jalan ikut apa? Tak tulis kali ini. JS, awak jalan macam mana? Sekejap. Saya fikir sekejap. Cikgu nampak sini. Benda yang sama. So, awak jalan ikut JR tambah RS. Okay. Kena tunjukkan perjalanan awak baru ganti nilai So, JR di sinilah 1/3 S tolak 1/3 Y. RS warna hijau. RS ialah 3X. Betul lah. Okay. Betul lah. Sebab tak pakai jadual biru. Tak pakai jadual biru, awak selamat. Okay. So, kalau awak ringkaskan 10/3 S tolak 1/3 Y betul. Boleh Okey. Tentukan sama ada QJK segaris atau tidak. So, mungkin akan menghadapi masalah lah sebab awak punya ini sudah salah. So, cikgu nampak you pakai QJ dan JK. Sebab cikgu tanya QJK segaris, so you pilih QJ, JK boleh. Kalau saya nak pilih QJK, kalau saya nak pilih QK boleh tak? Kita boleh pilih QJ, kita boleh pilih JK, kita pun boleh pilih QK. Sebenarnya mana satu senang? Awak pilih QJ dan JK. Awak tak pilih QK. Kalau saya pilih QK. Alasannya sebab QK sudah ada. Tapi kalau awak tak pilih pun tak apa. Cari semula lah. Okay? Cari semula untuk QJ. QJ di mana? QJ. QJ kena buat lah. You buat di mana pula? Sini Sini Betul. Okay, perjalanan awak ialah QR, RJ. Betul kan? Saya tak tulis. Okay. Yang ini awak pakai QR tambah RJ Okay. So QR ialah X. RJ warna kuning. RJ ini tapi kena terbalik tanda lah kan. Okay, negatif tambah. Betul. So sebelah sini betul. Okay, W kita tulis saja. Lepas tu JK. You buat lagi di mana? Buat di sini. You jalan macam mana JK?
JK you macam mana nak jalan? Sekejap. Saya ingin Julie. Tengok, sendiri pun tak tahu sendiri jalan mana. JP kot. Sebab nampak benda macam sama dengan ini. Teacher. Betul? JP betul. Okey, awak jalan ikut JP tambah PK. JP tambah PK ya. Kejap. Okay, JP tambah PK. So JP ambil daripada sini tapi tukar tanda jugalah kan. Negatif 2/3 X tambah 2/3 Y tambah PK. PK warna biru. So mesti awak jawapan awak tak betul. Sebab awak punya PK datang daripada jadual biru kan. So sini 4/3 X tolak 1/3 Y. So cikgu rasa cikgu buat baru dah sebab tak ada ruangan untuk cikgu conteng pun. Okey. Ini dia cikgu tengok. Ini awak ringkaskan dua. Okey, ini betul lah. Sebelah sini betul ah. Sebelah sini okey. So sebelah sini kena redo lah ya sebab sudah salah. Okey, kejap. Okey. Nak buat macam mana? Okey. QJ sama dengan WJK tadi ya. So cikgu saling yang sudah ini buat. Ini dapat 2/3 X tambah 1/3 Y sama dengan W. So kita nak ringkaskan ini ya. Negatif 2/3 X tambah 4/3. So dapatlah 2/3 X. Salah cakap ya. 2/3 Y tolak 1/3 Y. So tambah 1/3 Y. Okey. Boleh ya? Okey. Nanti ya. Ain, kalau awak sampai sini, awak sebenarnya tak buktikan dia macam mana awak nak buktikan? Awak maksud awak tak segaris ya? Latihan tak apalah. Exam pakailah ayat penuh Okey. Pakailah perkataan penuh. Okey. Di sini kalau awak nak tunjukkan dia tidak segaris pun, awak kena tunjukkan tak boleh main tulis saja. So macam mana kita nak tunjukkan dia segaris dengan tidak segaris? Apa yang kita buat? Kita banding ikut vektor kejap Kita banding ikut vektor. So kalau vektor X, awak akan dapati sebelah kiri ialah 2/3. Sebelah kanan ialah 2/3 W. Kalau saya banding ikut vektor Y pula, ini 1/3. Sini 1/3 W. So macam mana kita nak buktikan dia segaris ataupun tidak? Kalau awak dapat 2W ini adalah sama, dia segaris. Kalau dia tak sama, dia tidak segaris. So kalau awak selesaikan ini 1, ini 1. Nombor sama kan? Nombor sama maksudnya segaris. Tapi macam mana kita, soalan kita ni apa? Tentukan sama ada dia segaris ataupun tidak. Awak kata dia segaris. Kalau boleh kita beri alasan kita. Kita beri alasan kita kerana vektor yang awak cuba tadi, inilah OJ ke QJ? QJ. Okay, so awak tulis sini. QJ sama dengan 1JK. Okay, 1JK kita tulis JK aja lah. So awak tulis QJ sama dengan JK. QJ sama dengan JK. Satu tak nampak lah, tak payah tulis. Okay, dengan J ialah titik sekunya. Okay. Ini alasan kamulah kenapa awak tahu dia segaris. Okay. Bila awak dapat dua nombor ini adalah sama, kesimpulan kita segaris sebab kita boleh tulis macam ini. Kalau sekarang nombor dia berbeza, contohnya ini dapat 1, ini dapat 2. Okay. So awak akan tulislah kerana W1, W2 lah senang. Okay. W1 tidak sama dengan W2. Okay. Itu cara kita tulis ya. Okay, soalan 3. Okay, kita pergi kepada soalan 3. Okey, cikgu bagi OP, cikgu bagi OQ. Kemudian cikgu kata A adalah satu titik pada PQ dengan keadaan macam ini. Okey. So, cari apakah PQ. So, apa yang awak buat? Okey. So, mula di P, berhenti di Q. PO tanpa OQ, betul. PO kena ubah tanda. 3 negatif 2, betul.
OQ saling saja. Okey, ringkaskan. So ini PQ awak. Ini PQ awak. Soalan tanya PQ. Okeylah, itu jawapan dia. Okey, kamu boleh tulis jawapan dalam bentuk matriks, boleh juga tulis jawapan dalam bentuk IJ sebab soalan ini tak ada permintaan dia. So tak kisah yang atas ini pun betul, yang bawah ini pun betul. Mana-mana satu boleh aja. Okey, lepas tu cikgu tanya OR. So awak jalan lagi. So sebenarnya yang mula-mula ini sama ada kalau awak pupur modulus, awak pupurlah modulus untuk semua ini. Kalau tak nak pun boleh. Tak nak pun boleh, maka di sini awak jangan letak modulus lagi. Modulus di sini maksudnya vektor. Jangan letak dulu. So kita cari dulu apakah OR. Sudah jumpa jawapan, perlu pupur modulus Okay. So OR ialah OP tambah PR. Okay. OP saling saja. PR. So PR kena buat kan? PR kena buat. Mana dapat 93 ni? Awak bukan tengok tahu kan? Kena tunjukkan So PR sama dengan 3/5 daripada inilah 15 5. So betul lah kalau awak kembangkan ini 9 3. Tarak saja 3/5 kali 15, 3/5 kali 5. Okay, baru tulis ini Jangan terus tulis jawapan So dapat 6 tang 5, betul? Matriks raju pun boleh, IJ pun boleh Okay, lepas tu bila cikgu tanya magnitude, masuk formula. Okay lah. So kalau dapat ini negatif pun tak ada masalah sebab masuk formula dia memang akan keluar positif. Okay, so soalan 3 tak ada masalah lah. Okay, kita pergi kepada soalan 4. Okay, so Raja menunjukkan AOB dengan keadaan PQ adalah titik tengah. So di sini sebenarnya ada satu sifat tau. Okey, ada satu sifat. Titik tengah. So maksudnya ini sama dengan ini. Dan titik Q pula ini sama dengan ini. Okay, lepas itu cikgu bagi OQ dan PP bertemu di A. Okey, betul? OA ialah A. So, Ilya kalau OA ialah A, OP? 1/2. 1/2A. Sebab titik tengah kan? So, kita agikanlah. Okay. Lepas itu, OB ialah B. Okay, tak ada kaitan yang atas. Lepas tu, cikgu bagi benda ini dalam bentuk bukan bentuk nombor. Bila dia bukan dalam bentuk nombor, kalau nak buat jadual boleh, tapi dia akan jadi rumit. Dia akan jadi rumit. So kita carry on saja. Biarkan dia di sini, nanti tengok macam nak buat. Tapi kita tahu nisbah ini ada kaitan dengan PRB, ada kaitan dengan ini Okay, kita tak buat jadual dia. Nak buat boleh, hanya nampak rumit sikitlah. Boleh buat sebenarnya. Okay, kalau awak nak buat dia, boleh. PR ialah 1, PR ialah 1, BR ialah M, maka ini M tambah 1. Apa yang awak tulis ini memang betul kalau awak nak buat Okey, lepas tu yang kita tahu PR. PR sebab diberi oleh soalan. 1/3A tolak 2 Okey, nak buat boleh kita cikgu buat untuk kamu Kita buatlah. Lebih senang kita kembangkan dulu So ini ialah 1/3A tolak 2/3B. So nanti kalau kita buat, kita tahulah ini mesti A, ini mesti tolak, ini mesti B. Ini mesti A, ini mesti tolak, ini mesti B. Kalau nak buat hanya sekarang susah sikit awak nak fikir ialah M nak jadi 1/3. Sebab dia bukan nombor. Nombor kita senang sikit fikir. Darab berapa? Boleh dapat 1/3. 1/3 M tu dekat bawah. M darab dengan 1/3 M. Okay. So kalau kamu tengok, kalau ini kan dia potong. Dapat 1/3.
Ya. So, apa yang kita buat ialah kita darab 1/3 M. Kita darab 1/3 M. Kita tak selesa dengan dia lah sebab huruf. Tapi sebenarnya boleh buat. So, kita pun buatlah kalau awak nak. So, 1 kali ini, so 1/3 M. Ini akan jadi M tambah 1/3 M. Nak ringkas tak boleh sebab dia tanpa tolak. Okey. Lepas tu yang kedua ini, M nak jadi negatif 2/3. Negatif 2/3 M. Saya sebut, sorry. M nak jadi 2/3. Negatif 2/3 M. Negatif tak payah sebut sebab kita asal tulis. So nanti sini 2/3 M. Sini ialah 2 kali M tambah 1/3 M. Nak buat boleh. Hanya kita sangat tak selesa dengan dia sebab dia huruf. Tapi memang ada setahun cikgu nampak ada satu soalan jenis ni, memang kena buat benda ni. Okey ya? Okay. Hanya biasanya cikgu punya tu kalau nampak jenis ini cikgu letak simbol aja, tapi cikgu tak pergi buat. Cikgu tak pergi buat. Okey, kemudian BR cikgu bagi BR. A di mana? A di tengah-tengah ni. Okey, cikgu bagi BR ini. Okey, sini ada label 1/3 A tolak 2B. Okey, sekarang cikgu tanya BP. So, cikgu tanya BP. So, kalau awak ada buat jadual, awak sudah ada jawapan lah. Boleh? So, kalau awak pakai teknik jadual, awak sudah ada jawapan. So, tulis saja. Lepas tu awak tulis saja BP sama dengan M tambah 1/3 M A tolak 2 M tambah 1. Kalau nak kembang ke dalam pun boleh per 3 M B. So kalau you buat jadual adalah. Kalau tak buat jadual, cara kita buat ialah cikgu tanya BP. Memang soalan ini kena buat jadual. Tak buat jadual memang tak nampak. Yang kita boleh tak buat jadual kalau BP wujud di sini. Maksudnya sama ada you nampak BP di sini ataupun awak nampak BP di sini. Tapi macam soalan ini memang tak nampak. So soalan ini memang awak biasa ke tak biasa, awak kena buat benda ini. Awak kena buat benda ini. Cikgu. Tapi dekat soalan kan dia kata dalam sebutan A dengan B je. Dia tak kata dalam sebutan M. Maksudnya boleh jugalah dalam, maksudnya ada M dekat dalam kita punya jawapan. Nanti. Ini ialah jawapan untuk B1. Ungkapkan BP dalam sebutan MAB. Maksudnya BP ada cara lain. Adalah. Cikgu ikut awak pula. Ada cara lain lah. Kan ini jalan-jalan. Okey. Ada. Soalan A sangat senang. Ini untuk B. Sorry. Ini untuk B. Sebab macam you katalah, sebab dia kata dalam sebutan MAB. So, jawapan cikgu ini walaupun betul tapi dia dalam sebutan MAB. So, itu jawapan untuk B nanti. Jawapan untuk A, senanglah. Ada kan? So, ini A. So, jalan macam mana? B pergi? BOOP. OP. Sebelum ini kenapa you tak boleh buat untuk ini? Sebab saya tak nampak 1/2A tu. You tak tengok tayat titik tengah itu. Okay. So, BO? Negatif P. OP? 1/2A. Okay. Sayang, satu mak hilang. Okay. So, B sudah jawab. Tapi belum buat ini. Seterusnya cari nilai M. Banding. Kita bandinglah sebab ini juga BP, ini juga BP. So, kita akan banding. Kalau saya banding ikut vektor A dan vektor B ya. Okay. So, ataupun kita boleh tulis di sinilah supaya senang tengok. Sebab dua-dua BP ya. So, untuk vektor A yang ini ialah M tambah 1/3 M. Untuk sebelah kanan sama dengan apa? 1/2. 1/2 ikut vektor bukan ikut susunan dia. Okey, untuk vektor B sini tulis kena hati-hati sikit. Negatif 2 M tambah 1/3 M. Nak memudahkan awak fikir dulu. Negatif ini okey, boleh. Kalau kamu tengok sini vektor B sini ada negatif kan?
vektor B sini pun ada negatif kan. So awak boleh dua-dua tak ambil. Faham Maksud saya, sama ada awak ambil macam ini, iaitu dua-dua itu awak kubur negatif dia. Tapi boleh juga satu cara, sebab sini pun negatif, sini pun negatif. So saya boleh tak, saya boleh tidak tulis negatif ini. Faham maksud saya? Kalau tak faham maksud, awak kubur sajalah. Kubur saja negatif, nanti baru hilangkan dia pun tak apa. So kita nak selesaikan mana satu dulu? Yang Mana okey kan? Mana-mana pun okey. Okey. Ilya you buat kiri, Syikin buat kanan. 2. Siapa yang cakap? Elia. Okey, Ilya, so selesaikan tapak 2. 2. Syikin? 2. 2. Tapi sebenarnya awak tak payah buat kedua-dua, awak buat salah satu mencukupi. Tadi cikgu tak perasan. Sebenarnya pertama sudah ada jawapan. Buat salah satu mencukupi. Either one. Tak payah buat kedua-dua. Salah satu. Sebab dia tanya satu huruf saja. Jumpa boleh berhenti lah. Okey ya. Okey, soalan 5. Cikgu bagi vektor OA, cikgu bagi vektor OB. P ialah titik pada garis AB. So, boleh juga kita lukis supaya senang bayangkan. Cikgu bagi OA ialah 6A, OB ialah KB. P ialah satu titik pada garis AB. Okey, dengan AP, PB. Kenapa tulis 1/3, 2/3, bukan tulis 1, 2? Siapa? Syikin. Sebenarnya okey jugalah Kalau you nak tulis 1/3, 2/3, cikgu tak kata salah Ataupun awak boleh tulis saja nisbah dia 1, 2. Sebab Syikin tak buat jadual baru kan. Tak ada masalah Sebab you jenis yang tengok tahu terus punya. Terpulang kepada kamu hanya untuk kalau siapa tak berapa nampak, kita dapat nisbah ini, kita buat jadual. Okey. Syikin tak buat tak apa kalau awak nampak dia Kalau awak nampak dia tak ada masalah iya. Ai masih ada? Ya, saya. Ini buat jadual punya. Buat jadual untuk ini. Vektor pertama ialah apa? AP. AP. Kedua? PB. Okey. Bawah? AP. AB. AP Okey. Angka 1 nak tulis di mana? Baris pertama, kedua, ketiga. Pertama. Okey. 2. Yang PB. Nisbah 2 tu? PB. PP. So bawah? 3. 3. Okey. Tapi Syikin punya pun tak ada masalah. Hanya dua cara yang berbeza. Okey, lepas itu yang mana satu kita sudah. Okey, Ain kena sambungkanlah sebab Syikin tak pakai teknik ini. Ain, mana satu kita sudah tahu dengan senang? Tengok gambar Raja ini. AB. 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 Di mana AB ialah? Negatif A 6A nak jalan ke belah tambah B. C. Oh, AO tambah OB. Negatif. Okey. Boleh. Okey. So, sini negatif A tambah alamat. Cikgu terlalu dekat dengan gambar Raja kita. Nak jalan ke mana? Awak diturun. Alah. Besar. Harap-harap boleh muak lah So, okey. 3 nak jadi 6. Cikgu bawa ke dalam sikit 3 nak jadi 6. 2. So 2 akan jadi 4. 4. 1 akan jadi 2. 2 sebab kita punya kerja darat 2. Okey, untuk ini 1 boleh per sebab di dalam huruf. 3 darat apa boleh keluar? 1 per 1 3. per. Kalau 3 darat 1 per 3, saya dapat 1. Saya tak dapat 1 per K. 3K. 1 per 3K. Ataupun K per 3 pun boleh.
Sesuka hati awak lah Baru benda ini boleh keluar K. Boleh Okey. 1/3 K So 2 akan jadi 2/3 K. Padam. Okey. 2/3 KB lah Okey. So 1 akan jadi 1/3 K. 1/3 K, jangan lupa cakap Okey, itu kalau buat jadual lah. Tapi kalau boleh juga macam Shiking dia tak buat jadual. Janji boleh aja sebab jadual tak ada markah Jadual tidak ada markah. So kalau rasa cikgu buat jadual membazir masa, tak boleh Okey, cikgu tengok kerja Shiking dulu Okey, cikgu tanya OP. Okey, so ikut Shiking OP ialah OB tambah PBP. Okey, so OB ialah KB, BP. Okey, so Shiking tengok saja dia tahu ini ialah 4A tolak 2/3 KB. Saya tengok sama tak dengan kita. Kita punya ini, tapi terbalik arah kan. So 4A tolak 2/3 K. Okey, betul lah. Boleh? Nilai ini awak rujuk sini awak rujuk sini. Tapi kita terbalikkan arah dia sebab yang ini BP, sana BP. Okey. Lepas tu tinggal kerja ringkaskan. So K tolak 2/3 K ialah 1/3. Okey, betul lah. So, betul lah. Ini untuk A. Lepas tu untuk B, kalau OP dipanjangkan ke Q, ada gambar aja? Okey, tak ada. Okey, OP, kalau OP dipanjangkan ke Q, supaya cikgu bagi PQ, cari nilai K. So, kita akan nampak OPQ ini sebenarnya segaris. So, Shiking buat, Shiking pilih OPPQ, boleh? Okay, dan di sini awak nampak lah, dia ada titik yang sama sebab benda ini segaris. Okey, OP kita sudah buat, PQ diberi oleh soalan, kita pakai hash. Boleh untuk soalan ini tak boleh pakai K boleh pakai hash. Kenapa tak boleh pakai K? Shiking, kenapa tak boleh pakai K? Sebab dekat soalan A dah ada K. Sudah ada A dalam K dalam soalan kita. Kalau awak pakai nanti awak keliru. So pakai huruf yang tak pernah wujud lah. A, B, K jangan pakai. So pakai hash boleh lepas tu macam biasa je lah Vektor A banding dengan vektor A, vektor B banding dengan vektor B. So soalan ini, kejap. Okay, so you lebih cepat So sepatutnya kalau vektor P banding dengan vektor B, kita ada ini 1/3 K sama dengan 15 hash. Okay, lepas tu kita selesaikan sini dapat hash, ganti masuk dapatlah K. So K kita 9. Cikgu cakap panjang-panjang ini, cikgu lupa semak jawapan. Tak apalah, cikgu nanti baru check sepatutnya okey lah. 9. So, settle soalan ini. Kalau apa, tanya terus Okey, soalan 6, Atika. Tapi Atika tak ada di sini. Cikgu lukis gambar aja dulu. Nak faham A, B, C, D, ini X, ini P. Okey, ini turun punya hati-hati. 4Y, ini pergi punya 5X. Okey, tanah raja AB ialah 5X, AD ialah 4Y, DC ialah X, sama tanah gambar raja. Okey, soalan tanya apakah AC? So Atika jalan AC AC dia jalan ikut D. AD DC boleh. So 4Y tanpa X. Jalan aja kan, tak payah tukar tanda pun. Okey, lepas tu cikgu tanya B pergi D, BD. So perjalanan Atika ialah BA AD boleh. BA kita kena terbalikkan. So positif jadi negatif. AD masih ikut arah yang betul, so tambah. Ini tak susah.
Okey, sekarang jenis yang ada hurufnya. So, macam cikgu kata tadi lah, kalau ada hurufnya, kita sebenarnya tak terus buat jadual. Sebab kadang-kadang dia merumitkan keadaan. Okay? So, cikgu bagi dua. Satu ialah ini. BP sama dengan KBD. Satu ialah AP sama dengan HAC. Lepas tu, dua-dua untuk seterusnya, cikgu dua-dua nak AP. Cikgu nak tahu AP berapa. So, kalau yang ini, kita pakai terus lah sebab dia memang sudah ada AP. So, sama dengan HAC, jawapan atas ini bawa ke dalam ini. Okay? So, lepas tu, kumpul ikut vektor. Okay, untuk sebelah sini, kita tak boleh buat sebelah sini saja. Kalau buat sebelah sini, kita tak dapat AP, kita dapat BP. So, Atika buat AP sebenarnya ialah AB tambah BP. Okay, AB ada dalam soalan. AB ada dalam soalan iaitu 5X. 5S. Kemudian BP diberi oleh soalan ialah KBD. Okay. So, kemudian BD sudah cari di sini. So, masuk ke dalam. Okay. Lepas tu sekali lagi kita kumpul ikut vektor. Semula-mula kita kembangkan. Lepas tu kita ikut vektor X dan Y. Okay. So, sekarang seterusnya dia minta kita buktikan H sama dengan K. So, dua-dua ini ialah AP, kita samakan dia lah. Okay? Kita samakan dia. Lepas tu, vektor Y banding dengan vektor Y, vektor S banding dengan vektor X. Kita samakan dia, kemudian kita banding. Ini banding X punya. Ini banding X punya, ini banding Y punya. H sama dengan 5 tolak 5K, 4H sama dengan 4K. Okay? So, di sini, mula-mula you mula dengan mana? Okay, you mula dengan sebelah sini bukan. So mula-mula kita kan ini persamaan 1, ini persamaan 2, lepas tu ini ialah persamaan 1 masuk ke dalam persamaan 2. Betul? Atika tak ada. Nak tanya pun tak boleh. Dia masuk ini ke dalam ini, dia selesaikan dapat nilai K, kemudian dia masuk balik ke dalam ini, dia dapat nilai H. Dan kita dapati dua-dua ialah 5/6. So, terbuktikan, okay? Dia sudah buktilah H sama dengan K. Kalau nak boleh tambah lagi. H sama dengan K sama dengan 5/6. Tak tulis pun tak apa. Sebab dia hanya minta kita buktikan dia adalah sama. Dia tak tanya apa nilai perkenaan. Boleh ya? Itu soalan 6. Okay, pergi kepada soalan 7. Dalam MN ialah titik tengah. Okey. Bagi OR. So, sini ada titik tengah. Dia dapat dua sama. Dan PQ. So, PQ sini pun ada satu titik tengah. Ini titik tengah. Sini titik tengah. Okey ya. Lepas tu cikgu bagi PR ialah U. PR ialah U ada dalam gambar raja. RQ ialah V. So RQ ialah V sebab kita tahu dia titik tengah separuh right macam tadi. Setengah V, setengah V. Arah ialah RQ. Arah ialah arah ini. Okey, lepas itu RN dipanjang ke S. Okey, di sini ada satu jadual. Okey, kita ada satu jadual. Shikin jenis tak buat jadual punya. Okey, Ain tolong lengkapkan. Dari sini. RN, RS. Maksudnya ini. RN. RN 3. Ya, tulis tu. RN 3 boleh? Apa vektor dulu? Vektor dulu. Kenapa? Kita kejar. Karena dia cikgu enlarge untuk awak. RM bahagi RS ialah 3/4. Okey, kejap cikgu enlarge untuk awak. Mana pergi? Okey, namakan vektor dulu RN. NS. Vektor kedua. N, S.
So yang terakhir RS. RS. S kan? Okay. So 3, 4 di mana? Ketiga. Yang kedua ke yang ketiga? Yang ketiga 4. So Satu. tengah-tengah. Okay, mana satu kita boleh tahu dengan cepat? SR. RS. SR kita boleh tahu dari mana? SQ tak tahu kan? SQ tahu tak tahu. Dia tanya dah soalan. Oh, SQ tak boleh. So kita buat sementara tu macam kita tak nampak lagi kan? Tak apa, kita letak dulu. Sebab macam tak nampak. Kita nampak lagi, tak apa. Kita letak dulu, nanti kita cari ya. Okey, balik ke sini. Dia tak, cikgu nak kecilkan. Tak boleh baca. Okey, cikgu tanya MM. So, Syikin jalan jauh sikit ya. Okey, M pergi A pergi P pergi M untuk dapat MN ini. Okey, ikut saja. So M pergi A kita ada. Okay, tapi arah terbalik. So negatif setengah V. P kita ada, tapi arah terbalik juga, negatif U. Okay, PN. Mana tapak sini? Siapa ni? Syikin kan? Syikin, mana tapak ini? Sebab PQ dari P ke R, R ke Q. Ya, okey. Untuk PM ini, untuk PN ni kita sebenarnya kena buat ini tadi yang titik tengah itu kita tak buat. Ini. So kita tapak PQ dulu. So PQ ialah PR tambah RQ. So ialah U tambah V. So bila PN kan dia separuh. So itu yang katanya setengah U tambah setengah V. Okey, betul Betul. So kita ringkaskan negatif setengah U ini saling hapus. Okey, betul lah. Okay. Lepas tu cikgu tanya salah. Cikgu tanya PM. Okey, awak jalan ikut kena kecil sikit, tak nampak. Sorry. Awak jalan ikut PRRM. Boleh? PRRM. PR kita ada iaitu U. Arah nanti. Cikgu tak nampak. Sorry ya, cikgu kena kecilkan sikit. PRRM. Untuk PR, arah ikut U. Okey, RM tadi ada kan setengah V. Okey, betul? Okey, apa lagi? SQ. Okey, SQ. Tadi kita jam sebab tak ada SQ kan. Rupanya kena cari SQ dulu. Okey, mana SQ? Oh, jalan jauh ni lah. Okey. Okey, cikgu akan baca kalau ikut ni. SQ awak jalan daripada SRRQ. SQ, SRRQ. Mula-mula awak fikir ini kan? Okey, tapi kita SR, apa yang ada? SR tak ada. RQ, apa yang sudah ada? Kejap. PQ sudah ada. PQ. Cikgu warnakan yang sudah ada. Cikgu warna biru MN sudah ada. MN ini sudah ada. PM ini sudah ada. SQ ini sudah ada. Ini sudah ada. Okay, so you sekarang bila you buat SQ nak cari belum ada. SQ nak cari belum ada. So sekarang you kata SR RQ. SR datang dari mana? Oh, SR kena cari lagi. Okay? SR kena cari lagi. Itulah kerja dia nanti. Kerja dia di sinilah untuk cari SR. Okay, cikgu baca kemudian. Okay, RQ sudah ada. RQ ialah V. So, RQ settle lah. Okay, RQ settle. Ini sudah ada. Itu ini. Ini Okay, so maksudnya kita kena ada kerja cari SR. So, untuk cari SR, you cari RS. Tak apalah. Nanti kita terbalik tanda je kan.
Okey, you cari RS. You cari RS dari mana? Okey, RS sama dengan 4/3 RM. Oh, ini. Yang datang daripada sini. Yang datang daripada sini. Okey. Ini datang daripada sini. Okey, 4/3 RN. RN sudah ada. RN. Okey. Mana dapat RN you cari lagi. Okey, ada banyak step Okey, bila you buat ini, kita tak ada RM. So ambil pula kerja cari RM. Okey. Itu yang tanya kenapa panjang perjalanan kita, RM di sini pula. Okey. So bila kita nampak ini macam tersusun, tapi waktu fikir sebenarnya kita jalan arah terbalik tau. Kita jalan arah terbalik. Okay? Saya fikir SR tanpa RQ, tapi SR tak ada. Saya pergi cari SR. Bila saya cari SR, rupanya RN tak ada. Saya cari lagi RN. So itu yang tapak perjalanan macam ini. Kalau kita buat teknik jadual, okay, mula-mula tadi kita tak boleh buat sebab 3-3 tak ada. 3-3 tak ada. Tapi bila awak sudah buat MN dan PM, Ain, boleh tak kita buat antara 3 ini? Kalau awak sudah ada garis biru ini, mana satu saya tak sure. Awak tengok balik ya. Okey. Tadi kita tadi cikgu nak padang semua. Cari. Sekejap. Ini jadual dia kan. Tadi bila tak ada 2 garis biru ini, kita tak boleh buat. Sebab jalan ini tak ada nama, ini tak ada nama, kita nak jalan macam mana pun nama tak cukup. Tapi sekarang MM sudah ada. Kita sudah ada MM, iaitu ini. Cuba tengok garis ini dulu. Kalau dengan tambah garis ini, ada peluang tak awak tapak mana-mana satu dengan senang? Aku ada. Sini kan segitiga ini. Maksudnya kita boleh tapak RN dengan senang. Di mana RN ialah, macam nak jalan dia? MR, RN. RN. Oh, RN. Sebab tadi awak sudah cakap RN, kita terpaksa ikut awak. RM, MN. MN. Tadi tak boleh sebab MM tak ada tadi. Tapi sekarang kita sudah ada. RM ialah 1/2V. MN jawapan tadi. Ini. Negatif 1/2U. Boleh? Negatif 1/2U. Sebenarnya apa yang awak buat ini, kalau kamu tengok Syikin ada buat di sini. Syikin buat ini. Tapi jawab. Dia dapatlah negatif setengah U tambah setengah V. Kita dapat ini. Negatif setengah U tambah setengah V. Okay, boleh? Ini yang warna hijau ini. Serupa je jawapan dia. Hanya approach kita berbeza. Boleh ya? So RN sudah ada. Iaitu jawapan ini kita masuk balik lah ya. 1/2V tolak 1/2U. Okay, so sini mesti semua V tolak U. Okay, 3 macam mana jadi setengah? Darab 1/6. Okay, darab 1/6. Okay, kita darab 1/6. So 1 akan jadi? 1/6. 4 akan jadi? 2/3. Okay, kalau tak pasti sendiri betul salah, cuba tekan kalkulator. Setengah tambah 1/6, dapat tak 2/3? 1/2 tambah 1/6, dapat tak 2/3? Dapat. Dapat, okey lah. Okay. Lepas tu satu lagi, 3, sama aja kan? Sama aja, tulis aja lah. Ini 1/6, 2/3. So kalau kamu tengok benda ini, Syikin pun ada buat. Syikin buat RS, serupa aja. Negatif 2/3U tambah 2/3V.
Tapi teknik shaking ini awak boleh dia kena tahu go pada tempat yang nak. Yang kita ini kalau pakai teknik jadual dia sebenarnya tak tahu nak buat apa. Dia buat aja tapi nanti benda ni pakai, benda ni pakai itu. Tapi kalau shaking punya dia direct kepada tempat yang nak. Kalau awak boleh nampak pakai teknik shaking cepat sikit. Tapi susah nak nampak. Orang yang nampak tahu, orang yang tak nampak memang tak kerti. Kenapa shaking buat ini? Kenapa shaking buat itu? Kalau teknik jadual kita jalan ikut benda yang kita ada je. Okay, so sekarang kalau nak tapak SQ, bolehlah kita jalan sudah. Okay, ini SQ sama dengan SQ kita boleh jalanlah SR tambah RQ. SR, kalau kamu tengok inilah jawapan dia, tapi tukar tanda lah sebab ini RS. So itu yang dapat negatif 2/3 V tambah 2/3 U. Boleh? Okay. Kalau kita ini ya SQ, kita akan tulis SR tambah RQ. So SR ikut jadual kita ialah negatif 2/3 V tambah 2/3 U. Sama macam shaking punya. Hanya susunan UV tu aja. Okay. Kemudian RQ ialah V. So nanti awak ringkaskan, awak dapatlah dia. 2/3 U tambah 1/3 V. Boleh So terpulang kalau shaking boleh buat macam ini sebenarnya bagus juga sebab dia jimat masa. Tapi kalau kalau awak tak nampak kenapa shaking boleh buat macam ni, saya tak nampak, awak carry on dengan teknik jadual awak sebab teknik jadual awak akan agak complete sudah. Buat ikut itu saja, tak payah banyak pening. Okey, seterusnya tunjukkan PM selari dengan SQ. So awak mesti buat PM selari dengan SQ. So maksudnya shaking pakai teknik cepat dia. So kalau nak buktikan dia, awak kena buat SQ sama dengan satu huruf. Huruf yang tak pernah wujud. UV tak boleh. Yang lain K tak pernah wujud lagi kan? K tak ada kan? K PM. Lepas tu awak buat, awak dapat 2K yang sama, awak tunjukkanlah. Okay? Tapi shaking pakai teknik lain ya. Okay, shaking tapak SQ. Okay, ini catatan daripada jawapan atas ini. Okay, jawapan atas ini. Kemudian dia nampak dia tarik saja 2/3 keluar. Shaking kenapa tarik 2/3 keluar? Kalau tengok faktor sepunya baru 1/3. Shaking masih ada? Sebab dia sama. Yang nilai tu sama. Sorry? Kenapa? Kerana? Nanti kat dalam tu sama dengan PM. Sebab awak sudah tahu PM awak ialah U tambah setengah V. U tambah setengah V. So awak nak tarik 2/3 keluar. Supaya, betul ke kalau kembang tapak atas ni? 2/3 U, 1A, betul. Boleh jugalah kalau awak nak tunjuk macam ini. Kalau tidak, awak tunjuk macam inilah. Okey dengan cara ini. Tapi boleh juga awak tunjuk dengan inilah. So ini ialah 2/3 U tambah 1/3 V sama dengan K. Kemudian PM awak ialah U tambah setengah V. Kita kumpul ikut vektor. Okey. Lepas itu ikut U ialah 2/3 sama dengan K. Yang untuk V 1/3 sama dengan saya suruh hilang K di sini. Okey. 1/3 sama dengan setengah K. So sebelah sini tak payah buat sudahlah 2/3. Tak payah buat sudah. Sebelah sini dapat ke 2/3? Dapat ke 2/3? Dapat kan? So kita dapat K dia sama. K1 sama dengan K2. Dia sama iaitu 2/3. So kita boleh tulislah SQ sama dengan 2/3 PM. So lepas tu ditunjukkan. Pun bolehlah Ini untuk siapa nampak cepat. Tahu apa nak tarik keluar. Untuk siapa yang tak nampak, buatlah kerja macam ini. Okey. Soalan apa ni?
Soalan apa? Soalan 7. Okey. Seterusnya tunjukkan dia selari. So kalau kamu tengok kalau selari dia tak ada huruf yang sama. Empat-empat huruf yang berbeza. Okey, lepas tu dia tanya apakah nisbah panjangnya. So nisbah panjangnya sebenarnya nak tulis jawapan ini dalam bentuk nisbah. So awak buatlah SQPM. SQPN mula-mula tulis dalam bentuk bahagi dulu. Lepas tu awak tulis dalam bentuk nisbah lah, di mana SQPM ialah 2, 3. Ini bentuk nisbah. Kehendak soalannya tulis dalam bentuk nisbah. Okay. Kalau kamu tengok jawapan buku dia terbalik. Sebenarnya tak kisah. Sebab dia tanya nisbah panjang, dia tak kata mana satu kena tulis dulu. So cikgu ikut awak cakap. SQPM ialah 2, 3, cikgu terima. Sebab dalam buku dia tulis macam ini. Dia tapak macam ini. Kejadian dia tapak macam ini. Kalau dia tapak macam ini, dia akan cakap PM SQ ialah 32 lah. Bergantung kepada macam mana awak nak susunkan vektor awak. Sebab soalan ni tak tanya siapa kena susun dulu, siapa kena susun kemudian. So suka hati awak. Sesuka hati awak. So ikut Shikin punya pun boleh ya. Okey, pergi kepada soalan 8. Okey, tanya modulus. So modulus rumus magnitude lah. So mula-mula kita kena tahu n kita. So 6 kuasa 2 tambah siapa sini? Shikin. Sepatutnya awak kena tulis macam ini ya. Walaupun jawapan dia serupa. Okey. Boleh? Okey. So dapatlah 10. Okey, tanya pula apakah nilai K kalau M tanpa N? So ini ialah M tanpa N selari dengan pasi Y. Okey. Selari dengan pasi Y. Kenapa tahu ini negatif 5? Sebab 3 tambah negatif 8. Oh, sebab itu. Tapi sebenarnya kita tak boleh tulis negatif 5 dah. Sebab bila dia kata vektor itu selari dengan pasi Y, kita hanya tahu macam ini aja. Kita tak tahu berapa panjang dia. Tapi kalau awak kata saya nak pilih satu yang panjangnya negatif 5, cikgu terima je lah. Sebab dia sebenarnya tak main efek nanti di sini. Dia tak main efek di sini. Awak nombor apa pun, jawapan nanti akan betul. Tapi sepatutnya ialah tak tulis. Sepatutnya ialah tak tulis. Awak tulis cikgu tak tolak markah sebab tak ada kesan. Sebab kalau kamu tengok nanti awak buat nombor ni tak pakai kan. Okay. So sepatutnya biasanya kita tak tulis apa-apa di sini. Kita tulis saja Y. Ataupun apa-apa huruf lah. Kita tulis apa-apa huruf. So lepas tu kita dapatlah K tanpa 6 sama dengan H kali kosong. 3 tambah negatif 8 sama dengan H kali Y. Dan bila awak selesaikan ini, awak dapat nilai K dan awak boleh berhenti. Sebab soalan tak tanya awak apakah nilai H. Soalan hanya tanya apakah nilai K. So tak payah cari nilai H berkenaan. Sebenarnya cari pun tak dapat. Sebab sini negatif 5. Lepas tu H Y. H tak tahu, Y tak tahu. So kita tak mungkin selesai juga. Kita tak mungkin selesai juga. Boleh ya? Tak boleh selesai dan tak perlu selesai. Sebab soalan tak tanya. Lepas tu kita pergi kepada soalan 9. Okey. Ini adalah sisi 4. Tapi dalam gambar raja, ini awak yang label. Oh, sorry. Nanti yang label. Okey. AED. Okey, garis ini. AED. CFE ialah garis lurus. Okey, tak ada apa benda baru. Okey, masuk semua maklumat ini ya. AB. A pergi B 24X. Okey, betul. Okey. AE. A pergi E 10Y. Betul. D pergi C. D pergi C 30S tolak 30Y. Okey, so sini ada satu jadual. Sini ada satu jadual. Okey, sebab Shikin juga kan. So Shikin jenis dapat jadual punya. Tak apa. Okey. Okay, lepas ini ada kaitan dengan AED. Ain, soalannya ada buat tak? Ada. Awak ada jadual kan? Ha. Okay, awak baca jadual je lah. Cikgu tak payah pimpin dari awal sampai akhir.
Baca jadual untuk garis ini punya. Sebut vektor dulu. Sebut aja, cikgu tulis. AE, ED, AE, ED. AD. Okey, nisbah awak 1, pertama. 3, 4. 1, 3, 4. Okey, betul. Kemudian okey, lepas tu vektor awak tulis saja. 10Y, 10Y, 30Y, 30Y, 40Y. 40Y. Betul lah jadual itu Okey. Okey, lepas tu satu lagi ini. Ada jadual tak? EFC. Ada? Ada Dibaca aja. Okey, apa dia? EF, EF, FC, EC. FC, kemudian EC. Okey, nisbah dia 3, 2, 5. 3, 2, 5. Tangan saya terkena keyboard. 3, 2, 5. Vektor dia 72/5X, 72/5X, 48/5X, 48/5X, 24X. 24X. Kejap. Mana satu you tapak dulu? Sebab ini ke? EF. Yang tiga ini mana satu you tapak dulu EF. EF. Kenapa awak tahu EF ialah 24X Saya salah tengok ke teacher? AB 24X kan? So di sini rasa ada kesilapan lah jadual ini ada kesilapan. Ini kita bukan ini. Kita kena fikir kejap. Okay, cuba tengok garis-garis EC. Ada tak mana-mana satu kita boleh tapak dulu? ED tambah DC. Kita boleh tapak EC dengan kita boleh tapak EC dengan ED tambah DC. ED 30Y, DC 30X tolak 30Y. So kalau awak ringkaskan 30X. Okay. So sini 30X So Ain kalau salah nanti pakai saja jadual biru awak akan menghadapi masalah Kena cukup berhati-hati dok bila buat jadual ni. Okey. 5 macam mana jadi 30? Darab 6. Darab 6. So 3 darab 6 18. 2 darab 6 12. Okey, darab 6 Okey. So nanti bila melibat biru saja jawapan awak akan salah. Cikgu tanya apakah DB? D bagi B. Terus kena kecilkan, tak nampak jadual. D bagi B. D bagi B. Alamak, nak tengok macam mana ni. Cikgu split lah. Sorry lah. Kalau tidak cikgu langsung tak boleh baca. Ini kecilkan sikit. Okay. Bawah ini, mana dia? Sorry ya. Bukan ini. Okey, ini ya. Okey. So bila cikgu tanya apakah DB? So ikut perjalanan DB, you buat DA tanpa AB boleh. DA tanpa AB boleh. DA. Okey. So macam Syikin dia tak buat jadual tapi dia nampak, dia tahu saja. Itu yang negatif 40Y lah. Tapi I you baca sini lah. Okay, you baca sini. DA ialah ini. Tapi terbalik arah. So itu yang dapat negatif 40Y Okey, AB diberi oleh soalan. Nak ringkas pun tak boleh ringkas. Terpulanglah kalau macam Syikin nak tulis X baru tulis Y pun boleh. Nak bagi jawapan atas ini pun boleh. Okey aja. Either one lah ya. Mana-mana satu. Okey aja kedua-dua ini ya.
Okey, itu DB. Lepas tu cikgu tanya apa pula? Cikgu tanya CE. Cikgu tak pusing sini, cikgu baca buku. Okey, cikgu tanya CE. Okey, Shikin jalan CD tambah DE. CD tambah DE untuk dapat CE boleh? Okey, boleh? Okey, so kalau kita baca dari sini sajalah 30 tapi terbalik arah. So negatif 30x. Kalau ikut Shikin dia jalan lah CD CD terbalik arah. So kita ubah tanda negatif 30x tambah 30y. Kemudian DE kita dapat dari sini lah, tapi Shikin dia nampak tahu saja. Saya tulis macam ini saja. Lepas tu awak ringkaskan dapat ini. Okey, betul? Sebenarnya dalam exam jadual tidak ada markah. Tapi jadual menolong kita isi tempat ini. Untuk siapa yang tak boleh macam Shikin, nampak tahu. Okay, lepas tu cikgu tanya, adakah DFB segaris ataupun tidak? So kamu boleh pilih DF, boleh pilih FB. Satu lagi yang boleh pilih ialah DB. Tapi mana-mana dua cukup lah. So ikut awak pilih DF dan FB. Cikgu terima aja. Kenapa pilih DF dan FB? Ada sebab tak? Shikin ada sebab tak? Sebab ada titik punya. Jangan pilih macam. Maksud saya DF, FB, satu lagi DB. Ada apa-apa sebabnya kenapa awak pilih dua ini? Ataupun memang cikgu sesuka hati aja? Ada apa sebabnya awak pilih dua ini, awak abaikan DB? Sebab F. Cikgu nampak awak pilih DF dan FB. Soalan saya ialah, kenapa awak tak pilih DB? Ada apa sebab tertentu ke? Ataupun cikgu kata dua saya pilih mana-mana dua sesuka hati saya? Ada sebab. Sebab? Tak ada sebab. Oh, tak ada sebab dia. Okay. Boleh, sebenarnya boleh. Hanya kalau saya, cikgu akan pilih DB tau. Sebab DB sudah ada. Jimat kerja kita tak payah buat satu. Okay. Tapi kalau kamu kata tak apa, cikgu saya nak cari pun tak apa. Sebab mungkin awak rasa cikgu DB, FB tak susah cari. So saya nak pakai dua ini. Okey aja. So ikut awak DF, D pergi F. D pergi F. F di mana? F di sini. So awak jalan ikut DE, EF. Awak jalan ikut DE, EF, betul? Okay. Lepas tu awak pilih FB. FB, awak jalan FE. Lepas tu awak jalan lagi EA. Okay, betul. Jalan lagi AB. Boleh lah. Boleh. Boleh So awak nak pilih DF, FB pun boleh. Tapi kalau saya akan pilih DB dan DF. Sebab senang. Itu saja alasan dia, sebab senang. Okay, nak buktikan dia segaris sebab ikut pilihan awak dia. So cikgu tak buat DB Cikgu tak buat DB sebab ikut pilihan awak. So kalau kita, so sekali lagi Shikin ialah pakai jenis, dia ambil DF, lepas tu dia cuba samakan tapak benda ini. So dia nampak tarik faktor sepunya keluar ialah 3, boleh jadi. Okey juga. Kalau tidak macam cikgu buat tadilah, awak banding vektor S dengan vektor S, vektor Y dengan vektor Y. Okey, maksud saya macam ini. Awak buat DF sama dengan huruf yang tak pernah wujud. K boleh kan? K boleh KFB. DF ialah negatif 30Y tambah 18X. Sama dengan K negatif 10Y tambah 6X. So ini negatif 10 KY tambah 6KX. Kemudian kita banding ikut vektor. Negatif 30 sama dengan negatif 10K. 18 sama dengan 6K. Kalau kita dapat 2K yang sama, kita buktikan dia segaris So kalau awak kira ini ialah 3, ini juga ialah 3. So lepas tu kita boleh tulis macam inilah. DF sama dengan 3FB. Dan kalau boleh tulis apakah faktor sepunya awak.
F ialah titik sepunya. Atau sepunya. Titik sepunya. F ialah titik sepunya. So kita putihkan dia segaris. Kalau awak tak tulis ini, awak hanya putihkan dia selari. Ya? Okey, lepas itu cikgu bagi magnitude X ialah 3 unit. Lepas tu magnitude untuk Y ialah 2 unit. Cikgu tanya dB. Okey. dB sama dengan magnitude BA tambah AD. Syikin, tak ada sifat ini. Logic thinking aja. Garis dB, adakah dia sama dengan panjang ini tanpa panjang ini? Tak. Tak kan? Kalau dia akan boleh buat macam ini kalau dia segaris. BAD. Maka awak boleh katalah BA tanpa AD dia punya panjang akan sama dengan BD. Tapi sekarang benda ini bukan dalam satu garis. So kita sudah kalau faham tiga sisi ini ada hubungan teorem Pythagoras kan? Okey? Boleh ya? So konsep ini salah lah ya. Okey, boleh ya? So cara kita buat. Ini A. Cikgu sudah kata ini ialah 90 darjah. Dan kita tahu ini ialah 24x. Okey? Dan kita tahu ini ialah AD ialah 40y kan? AD ialah 40y. So kita cari magnitude dia. Okey, untuk magnitude ini 24x. Maksudnya magnitude dia ialah 24 kali ganda daripada x. Kalau sekarang 1x ialah 3 unit, maka 24x dia punya panjang ialah 3 kali 24 lah. Okey, so kita dapat berapa? 3 kali 24. 72. So magnitude AB ini ialah 72. Lepas tu buat juga untuk sebelah sini. 1Y ialah 2 unit. Sekarang saya ada 40Y. So berapa magnitude dia? 40 kali ganda? 80. 80. So lepas itu, kejap. Okay. Okay. So lepas itu kita gunakan teorem Pythagoras sahaja. Awak tahu, garis ini panjang dia 72. Garis ini panjang dia 80. Kalau sekarang saya nak tahu apakah magnitude BD ataupun DB tak kisahlah. Sebab magnitude tak kisah arah dia. So macam saya nak buat? Punca kuasa 72 kuasa 2 tambah dengan 80 kuasa 2. Sorry, semula? Punca kuasa. Punca kuasa 2. Punca 2 kuasa 2 tambah 80 kuasa 2. Kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, so apa jawapan dia? Soalan 107.63. 107.63. Boleh bagi saya jawapan dalam nombor perpuluhan. Boleh juga bagi saya jawapan dalam bentuk set lah. Tapi kalau bagi bentuk set mesti yang terringkas. Ya. Okey. So itu saja untuk tajuk ini. Kejap